أستغفر الله العظيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Na melur kan. Astaghfirullahalazim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rusna Liza Muhammad Nur. Astaghfirullahalazim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita dengar selawat sikit. Selawat syifa. Waalaikumsalam Puan Aziza, Puan Kak Siti kita. Waalaikumsalam Kak Normah Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hajah Kak Ina. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi. InsyaAllah boleh pakai share kuliah kita pada pagi ni. Shifaiha sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam Puan Suhaizan Sabtu. Puan Rusyatinah Yasin. Cik Dah, Cikgu Dah, Haji Rosli. InsyaAllah sementara menunggu, kita dengar dulu selawat. Hari ini saya pilih selawat syifa. Mudah-mudahan menyembuhkan hati kita, InsyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam. Puan Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Kak Na, Haji Rosli. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua istiqamah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datin Hafizah, Puan Rostila Yunus. Ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. InsyaAllah kita akan sambung kitab tasawuf pada hari ini, iaitu kitab
penawar bagi hati, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Wan Himmah, Wan Ibrahim, semoga kita sentiasa diberkati Allah, amin, insya-Allah. Shifaiha. Waalaikumsalam Puan Maryam Majid, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Sama-sama kita share kuliah kita. Ala Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absar Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Waalaikumsalam Puan Asmano, Puan Ruslina Rashid. InsyaAllah habis selawat ni kita akan start kuliah. Sari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dawaiha. Jika ada soalan, ada kemusykilan, insya-Allah boleh komen. Kita akan sama-sama bincang soalan tu ya, insya-Allah. Wa nuril absari wa dilaiha. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Yusuf Ibrahim. Waalaikumsalam Puan Rohani, Puan Wan Nurziah ataupun Datin Wan Nurziah. Aiha Nuril Absari wa Dilaiha. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Syed Abu Bakar. Allahumma salli ala Muhammad. Waalaikumsalam Puan Awan Azizah, Puan Azizah Yusuf, Puan Zaitun Yusuf. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa jilaiha. Waalaikumsalam Kak Ma, Kak Ma Pakistan. Lama tak jumpa. Bihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kita dah dengar selawat. Baik, kita akan start kuliah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, para sahabat Facebook sekalian,
Yang pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmatnya, dengan limpahan kasih sayangnya, kita masih lagi diberikan nafas untuk hidup pada hari ini, untuk kita terus menerus menjadi hamba kepadanya, melaksanakan sebaik mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat, kita dapat lagi nikmat untuk nikmat dan ruang untuk kita belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Ilmu ni, kata para ulama, kata guru saya, kita perlu dahagikan ilmu. Kita perlu dahagikan ilmu. Kalau air kan kita dahaga, kalau ilmu ni air tu kita dahagikan ilmu. Itu bezalah. Kalau air kita kata dahaga air, kalau ilmu dahagi ilmu. Okey, di pesanan ini masih berbekas dalam jiwa saya, sebab guru saya kata kita kena dahagi ilmu sokmo. Sentiasa kita kena cari ilmu, buat kajian, baca, belajar, mendengar. Okey, bukan setakat kita dah rasa kita cukup dah. Kerana kata para ulama, kalau kita rasa cukup ilmu dah, okey, sebenarnya kita lah, itulah permulaan kita nak jadi jahil sebenarnya. Okey, kita rasa kita hebat dah. Kita tak perlulah baca kitab, tak perlu dah buat rujukan, tak perlu nak dengar lagi orang lain. Kita seorang je betul. Itu permulaan kita nak jadi jahil, jadi rosak diri kita. Na'udzubillah, kita minta Allah Ta'ala sentiasa memberi taufik dan meletakkan kita di tempat yang baik, tempat yang kata contohnya dalam majlis ilmu seperti pada pagi ini, ataupun tengah hari ni ke, kan, petang ni ke, dengan ustaz-ustaz yang lain lah. Okey, bukan sekadar dengan saya saja. Okey, kita kena teruskan belajar dan belajar sampai kita mati. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi tentang kitab tasawuf kita, kitab tasawuf yang asas, iaitu penawar bagi hati. Okey, tasawuf itu satu perkataan yang kadang-kadang disalah ertikan oleh sebahagian masyarakat. Saya pernah jumpa ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada manusia yang membenci ilmu tasawuf. Dia benci. Bagi dia yang wajibnya pergi usrah. Pergi usrah, pergi perkemahan, pergi panggil tamrin, kan. Tapi bab belajar ilmu ni dia tak nak pergi. Tasawuf, fiqh, tauhid ni ni tak penting. Yang penting usrah kita. Ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, okey, kita ambil jalan pertengahan. Usrah ni tak salah. Usrah bagus, kena ada juga usrah. Tapi sebelum kita nak memasuki usrah tu, kan, kita nak bincang benda ni ni, kita kena ada ilmu dulu. Ilmu yang asas, ilmu yang fardu ain. Nampak tak? Ni kadang-kadang pergi usrah tolak tasawuf. Ni amat-amat menyedihkan lah. Okey, jadi kita paling-paling asas pun, paling-paling permulaan, belajarlah kitab penawar bagi hati. InsyaAllah kalau kita sama-sama, saya, ibu-ibu, kita mengamalkan isi kandungan kitab ni, kita amal sungguh-sungguh, InsyaAllah kita jadi orang yang baik, orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? InsyaAllah. Baik, hari ini kita sambung pada muka surat 10. Kalau yang Jawi itu muka surat 10 lah. Kalau muka yang Rumi saya tak pasti berapa. Mungkin dah belah-belah saya rasa, kan, mungkin atas lagi lah. Baik, sambung pada muka surat 10, kitab penawar bagi hati, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rahimahullahu ta'ala. Baik, muka surat 10, fasan yang ketiga pada menyatakan lidah. Okey, baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun ataupun fasal, bahasa Arab dipanggil faslun, kita panggil fasal lah.
Okey, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan masuk bab ataupun anggota yang ketiga yang wajib kita jaga untuk mendapatkan kebersihan hati. Ketulinan ataupun ketulusan jiwa kita tu. Okey, sebab itu anggota yang ketiga ni dia agak panjang sikit. Sebab dia penting tak? Benda yang penting. Benda yang kadang-kadang bila ulama syarah panjang itu menunjukkan benda itu important lah, penting dalam kita untuk kita faham, kita hadam, kita amal. Boleh? Jadi untuk hari ini kita nak sambungnya anggota yang ketiga yang wajib saya, ibu-ibu, para sahabat sekalian pelihara ialah lidah. Ni lidah ni. Lidah ni anggota yang tak bertulang. Kan? Tak bertulang lidah. Tapi dia amat-amat berat. Kan? Amat-amat bahaya kalau kita tak jaga betul-betul. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beri jaminan. Barang siapa yang boleh jaga lidah dia, menjaga sesuatu di antara dua tulang rahang dia ni, lidah lah, dan menjaga sesuatu yang di antara dua pehanya, iaitu kemaluan. Nabi kata barang siapa yang boleh jaga lidah, jaga kemaluan, aku jamin orang ni masuk syurga. Allahu Akbar. Kan? Boleh faham tu? Okey, sebab itu tuan-tuan, lidah ni kadang-kadang menjadi asbab kepada ramai orang masuk neraka. Allahu Rabbi. Dan juga kadang-kadang menjadi asbab kita masuk syurga. Okey, dengan menjaga lidah dan menjaga kemaluan kita tu. Okey, boleh faham tengok sikit apa kata Syekh kita. Kata beliau, fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian, cuba tanda sikit. Kalau kita jumpa perkataan ketahui ni, ketahui olehmu bermaksud kita kena belajar lah. Kena cari ilmu. Okey, kena belajar. Dia terjemuh daripada Arab. I'lam, ketahuilah. Kalau Quran diguna fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi di sini bermaksud kita kena belajar dan belajar. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah akan lidah bagi engkau supaya di sini kata para ulama, Syekh kita nak terangkan hikmah diciptakan lidah untuk kita ni. Apa hikmahnya? Supaya membaca engkau dengan lidah tu akan Quran. Lagi, dan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala zikir, dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Kita suruh orang buat baik. Kan, suruh anak kita, suruh suami kita, isteri kita, suruh diri kita masing-masing, kan, paksa diri, dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu orang Islam, dan mendamaikan engkau akan mereka itu akan orang Islam yang berbalah, dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Di sini kita boleh faham di antara faedah, faedah lidah yang bangsa akhirat, ada beberapa perkara situ. Cuba kita perhatikan satu persatu. Yang pertama sekali, ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian, hikmah, faedah Allah Ta'ala ciptakan lidah kita ni, apa yang pertama? Untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Membaca kitab Allah. Al-Quran ni, kata para ulama, kata guru saya, dia sebut sebagai satu, ibaratnya surat cinta Allah kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya
yang beriman kepada Allah. Nampak tak? Sebab itu surat cinta ni kita kena jaga molek. Kena baca beralus kan, kena baca dengan betul, simpan tempat yang molek, tempat yang tinggi kan. Macam kita dulu kan, kalau zaman ibu-ibu dulu duk bercinta kan, mungkin kita dulu tak ada mesej, tak ada WhatsApp kan, kita guna surat. Betul tak? Surat tu tulis ke hadapan kekanda yang handsome contohnya. Nampak tak, tulis panjang berjela kan. Lepas tu bedok pula kan, biar wangi sikit surat tu. Lepas tu we ke adik hantar ke kekanda kita tu contoh kan. Itu nak bagi tahu macam mana itu surat cinta makhluk. Kita yang dapat ni orang suka sangat lah, orang suka dapat ni surat daripada kekasih. Okey, tapi kekasih tu makhluk kan. Yang lebih kita kena rasa terharu, rasa excited, iaitu mendapat surat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah surat cinta Allah? Iaitu Al-Quran. Okey, Al-Quranul Karim. Sebab itulah hikmah kita dijadikan lidah ni, ada lidah boleh membaca. Yang pertama sekali kita kena banyakkan baca Al-Quran. Okey, kata para ulama, ustaz, ada orang tanya para guru, ustaz, kalau kita baca Al-Quran kan, kita baca selai muka surat saja sehari, okey ke ustaz? Ke kena baca banyak, berapa ayat kena baca? Baik, dalam hadis Nabi SAW, hadis ni Nabi pernah kata, okay, orang yang baca Al-Quran 60 ayat sehari, okay, insya-Allah orang ini tidak tergolong dalam orang yang lalai. Orang yang ghafilin kan, ghafilin, lalai. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena jaga diri kita, biar lidah kita ni kan duk baca Al-Quran tiap-tiap hari. Bukan bermaksud kena baca kan setiap masa sesaat, tidak, tapi kita peruntukkan masa yang khusus. Contohnya lepas subuh ke tadi kan, lepas subuh kita ambil masa sejam ke 45 minit ke baca Al-Quran. Okey, kalau lebih bagus ambilkan satu hari tu satu juzuk contohlah kan. Kalau tak mampu buat takdir, iaitu pastikan kita baca 60 ayat sehari, lebih 60. Jangan kita baca kurang. Okey, sebab kalau kita baca Al-Quran kurang daripada 60 ayat, kebiasaannya kita akan lalai. Lalai dengan TV kan, lalai dengan benda ni sampai tahap kita pun sembahyang pun lambat-lambat. Okey, sembahyang pun lambat-lambat. Kalau kita baca Al-Quran kan, insya-Allah dengan izin Allah Taala kan, kita akan dapat satu macam ada orang yang bimbing kita. Macam ada satu kuasa kan, Allah lah kan. Maknanya kuasa Allah tu dia beri ilham pada kita untuk buat kebaikan semua. Sampai tahap kita rasa malah buat jahat, benci buat jahat. Okey, sebab itu orang yang tasawuf, okay, yang nak hati bersih, kena banyak baca Al-Quran, banyak. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Okey, sebab itulah kan kalau kita baca kisah-kisah para ulama dahulu tentang Al-Quran ni, saya rasa kita tak mampu seorang pun nak lawan dia, nak tandingi mereka. Okey, contoh saya beri sebagai satu iktibar, satu panduan kita, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, ibu-ibu sekalian, dia khatam Al-Quran, masya-Allah, dia baca, dia boleh khatam Al-Quran tu, okey, dalam 2 rakaat sembahyang malam. Allahu Rabbi. Ini yang diceritakan oleh para ulama. Okey, daripada guru kita sampai guru-guru mereka kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khatam Al-Quran dalam sembahyang 2 rakaat tahajud. Allahu Akbar. Satu rakaat tu dia baca 15 juzuk Al-Quran. Kita maklumkan Imam Syafi'i dia hafal Quran, jadi dia baca satu rakaat tu 15 juzuk. Okey, bayangkan lama tak lama dia berdiri. Okey, itu Imam Syafi'i. Jadi bila
Habis rakaat kedua, bermaksud dia khatam dah Quran sekali dalam sehari dia tu. Okey. Kita nak khatam Al-Quran setahun sekali. Tak apalah. Kan, cuma ni nak bagi tahu macam mana ulama dahulu benar-benar jaga Al-Quran tu. Okey, sehingga kan hati mereka jadi bersih. Sebersih-bersihnya. Allahu Akbar. Okey. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Itu sebablah kalau bolehlah kan kita ada anak ramai kan. Anak kita ramai, mungkin ada yang kecil-kecil lagi. Cuba kita ambil seorang anak kita tu, jadikan seorang hafiz. Seorang yang nyata yang hafal Al-Quran. Okey, hak ni jadi doktor, hak ni jadi engineer, hak ni jadi apa? Cikgu, teacher kan. Tapi biar ada seorang tu yang bidang agama, sekurang-kurangnya dia hafal Al-Quran. Allahu Akbar. Kenapa ibu-ibu sekalian? Sebab kita faham kan, orang yang hafiz ni dia boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga dia. Masya Allah. Ada mengatakan 70 orang dia boleh tarik ahli keluarga ni masuk syurga. Orang yang hafiz. Okey. Sebab itu saya alhamdulillah dapat benda ni. Kita rasa bersemangat lah. Walaupun kita ni bukan sekolah tahfiz, kita nak biar anak kita jadi hafiz orang. Nampak tak? Kita ayah ni, kita ibu ni boleh jadi makmum pada anak kita pun okey dah. Kita rasa ya Allah, bersyukur ya Allah anak kita jadi seorang hafiz. Nampak tak? Boleh faham? Bukan salah nak kerja dunia semua tu. Jadi doktor, gaji mahal-mahal, tak salah. Tapi biarlah kita ni ada pegangan agama. Okay? Jadi Imam Syafi'i ni dari kecil lagi dia hafal Al-Quran. Kata para ulama. Okay, Imam Syafi'i umurnya 15 tahun kan boleh mengajar dah orang. Oh, hebatlah tuan. Okay, Imam Syafi'i dulu. Itu beza kita umur 15 tahun ni form 3 kan. Duk main-main lagi, duk main lokang lagi. Duk main ikan lagi lah. Kan contohlah. Okey, itu beza yang kita dulu. Para ulama dulu mereka tekankan Al-Quran sehingga budak-budak kecil tu dia hafal Al-Quran. Boleh faham? Okey, maknanya kita semua kalau boleh kan, kata para ulama nak cek hati kita bersih ke tak bersih, kita suka tak, gemar tak baca Al-Quran. Kalau hati kita bila baca Al-Quran tu kan rasa tak puas, nak baca lagi, itu insya-Allah tanda hati kita bersih. Walaupun ada sikit kekotoran, tapi ala kulihannya dia bersih lagi daripada yang kotor tu. Nampak tak? Ini berdasarkan satu kata-kata daripada menantu Nabi dan juga sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Apa kata Sayyidina Uthman? Kata Sayyidina Uthman disebut lau tahurat qulubukum. Okey, sekiranya bersih hati kamu, masyabi'at min kalamillah. Kata Sayyidina Uthman, kalau bersih hati kita semua ni, okay, kita tak akan kenyang. Ma menafikan, masyabi'at, tidak kenyang daripada membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Nampak tak? Itu satu indikator kita boleh buat. Nampak? Kalau kita pun dengar Al-Quran kita benci dah, itu memang confirm hati kita kotor. Nampak tak? Itu berat tu. Memang kena berubat sungguh tu, kena belajar lah. Okey, macam mana nak bersih hati ni. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Saya rasa kita semua ni taklah sampai tahap macam tu kan. Tapi kalau boleh kita baca Al-Quran, jangan rasa jemu, rasa puas. Jangan. Kena baca semua. Kalau rasa puas tu, kita tengok sikit terjemahan, tafsir dia. Saya ada jumpa seorang haji ni seorang pekerja Telekom Malaysia dulu di Kota Baru. Okey, saya pernah mengajar situ kuliah Zuhur lah. Lama dah lah. Daripada tahun 2016 hinggalah 2018 saya rasa. Okey, antaranya haji ni dibuat macam mana? Dia kata, ustaz saya ni tiap-tiap hari kita akan baca Quran dan saya akan tengok tafsir. Dia beli tafsir, dia tengok. Okay, kalau dia tak faham, dia tanya ustaz yang dekat kampung tu. Saya kata bagus haji punya usaha. Okay, baca Al-Quran, tengok tafsir supaya kita tak bosan, tak jemu. Kan apa yang Allah nak sebut ni?
Boleh faham tu ibu-ibu sekalian? Okey, ini dah bagi kita tentang macam mana hikmah lidah kita, okey, dibaca, dicipta oleh Allah untuk baca Al-Quran. Okey, boleh faham tu ibu-ibu sekalian? Jadi kita kena gunakanlah lidah kita ni kalau boleh banyakkan masa baca Al-Quran. Boleh? Dan kita tahu dah kan, bila orang yang baca Al-Quran ni, Nabi SAW sebut dalam hadis apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi kata bacalah Al-Quran, baca. Tak kira surah-surah apa pun. Kan kita contohnya kita suka baca surah Rahman. Ar-Rahman kan, surah Waqiah, surah Tabarakalladzi. Kita suka baca tu je contohnya. Baca. Insya-Allah hari kiamat Al-Quran menjadi syafaat kepada kita. Pemberi syafaat, syafi'an. Allahu Akbar. Kan kita dah kurang tahajud, kita dah kurang bersedekah, kita ni dosa banyak, maka kita bacalah Al-Quran supaya Al-Quran menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Boleh faham tu? Itu di antaranya satu, dipanggil hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lidah untuk kita. Okey, jadi amat-amat kesianlah kalau orang tu dia buta Al-Quran daripada kecil. Okey, kita kena ajarlah kan, kena hantar anak kita ke tempat mengaji. Kalau kita ni tak reti ajar, nampak tak? Macam kita seorang ayah, seorang suami kan, ada anak kecil, kita nak ajar dia tak reti, kita wajib hantar ke tempat-tempat belajar tu. Wajib bayarlah walaupun RM100 sebulan, supaya anak kita tu tak buta Al-Quran. Okey, tapi kadang-kadang buta Al-Quran, telefon tak buta. Duk main telefon, duk tengok YouTube, Al-Quran tak tengok, tak boleh lah macam tu. Boleh, sebab bagi saya lah, telefon tu kadang-kadang boleh beri ke anak-anak, tapi kita kena kawal. Bukan kata kita beri pagi sampai malam dia main, itu memang bahaya lah. Okay, kita boleh kawal. Okay, tutup baca Quran pula contohnya, semayang sama ayah contohnya kan, kita ajak dia pelbagai aktiviti di rumah contoh. Boleh faham? Itu antaranya tentang satu. Nombor dua, yang Allah Ta'ala buat lidah kita ni untuk baca apa? Nombor dua, untuk membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca hadis dan kita memahami hadis Nabi, memahami apa yang Nabi nak beritahu pada kita tu. Okey, sebab itu saya duk fikir juga, saya buat macam kita dapat cadangan, dapat ilham lah. Okey, dapat ilham, saya ingin nak baca kitab hadis, dan kita nak buat live lah di Facebook ni. Hadis tu contohnya ambil kitab apa? Kitab yang mudah lah, kitab Riyadus Solehin ke, kita baca tiap-tiap hari. Lepas asar contohnya kan, baca 2-3 hadis, tutup lah. Nampak tak? Supaya kita punya hidup ni ada bacaan hadis yang kita boleh faham. Okey, bukan setakat kita baca sendirilah. Okey, itu kalau kata boleh buat, kita akan buat lepas asar. Tapi saya rasa mungkin masing-masing sibuk kan nak buat tu. Kita buat sekejap je, setengah jam ke kan, 10 minit ke, untuk kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tengok sikit apa dia punya intisari hadis tersebut. Okey, kitab apa yang saya cadangkan, kitab Riyadus Solehin. Kitab tu cukup bagus. Okey, cukup bagus. Boleh? Mana kita kalau boleh, Al-Quran jangan tinggal. Nombor dua, jangan tinggal baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana tuan-tuan, dua ni dipanggil sumber kepada hukum hakam Islam, Al-Quran dan hadis. Boleh? Jangan pegang Al-Quran saja, okay, lepas tu hadis tinggal. Ni tak boleh, ini sesat. Okay? Dia kata yang benar Al-Quran saja, hadis kita tolak tepi. Hadis ni palsu, hadis ni tipu, Nabi tak cakap macam ni. Okay, Nabi kan tak reti menulis kan, contohnya dia guna akal dia. Okay, dia tak tengok apa yang ulama bahas kan. Ini bahaya. Okey, dari fahaman anti hadis ni memang ada. Okey, kat Malaysia dulu memang agak-agak kuat jugalah ketara dia punya gerakan anti hadis. Dia percaya Al-Quran tapi dia tolak hadis. Ini bahaya tuan-tuan. Okey, kita dalam hidup kita ni, Al-Quran tu
Allah sebut cara umum sahaja. Kan, sembahyanglah kamu, wa aqimus solah. Tapi cara sembahyang tu, kan, tak ada sebut cara jelas. Sebab itu ada hadis yang mensyarahkan macam mana sembahyang tu. Nabi ajar. Kan Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam mana kamu tengok aku sembahyang ni. Aku angkat tangan gini. Semua itu yang Nabi ajar, wahyu daripada Allah bagi nak menafsirkan Al-Quran. Al-Quran kata dirikan sembahyang, kita tengok, oh, dirikan sembahyang. Tapi kaifa, macam mana sembahyang, how to solah, macam mana, tengok hadis lah. Itu cara dia. Kan, kita nak faham agama ni, bukan agama ni Al-Quran semata-mata. Tidak, kena tengok hadis juga. Boleh faham? Itu yang antaranya yang nombor 2. Lidah kita ni kalau boleh banyakkan baca hadis tiap-tiap hari. Boleh, insya-Allah lepas ni kalau ada masa terluang, kan, saya akan bincang dalam grup ke untuk buat bacaan hadis itu. Hadis Riyadhus Shalihin. Sebab saya rasa banyak masa terluang sangat. Kan, kita buat kuliah duha pun pagi-pagi je. Kadang-kadang petang tu kosong banyak. Kan, kalau baca seorang-seorang tak habis mana. Kan, kita baca ramai-ramai tak sikit lah. Kan, contohlah. Boleh, itu antaranya sedikit cadangan tentang bacaan hadis. Baik. Yang nombor 2 habis. Nombor 3, hikmah Allah Ta'ala ciptakan lidah kita untuk apa? Dan segala zikir. Makna lidah kita ni kita gunakan untuk berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, contohnya. Okey, zikir apa? La ilaha illallah, astaghfirullah, kan, macam-macam lah. Selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itu zikir, panggil zikir lisan, di mulut. Okey, tapi kata ulama, di samping tu juga ada zikir hati. Zikrul qalbi dia panggil. Zikir hati pun kita boleh buat. Kan? Kita duduk saja, kan, tengok langit. Oh, hebat Allah buat langit. Zikir juga dia panggil. Zikir hati. Okey? Kita pun baca subhanallah. Dapat zikir lisan. Macam itulah. Kan? Kita tengok apa? Tengok orang susah, masya-Allah, kesian ke dia. Ya Allah, berikanlah dia rezeki yang murah, ya Allah. Contoh, tuan-tuan. Itu zikir kita panggil zikir hati, campur doa tu. Sebab itu tuan-tuan, guru saya kan, dia ajar kan, dan saya rasa semua orang tahu dah benda ni. Dia ajar nak murah rezeki. Kalau kita nak murah rezeki kan, kita naik kereta ke naik motor kan, kita lalu kat tepi-tepi jalan, tengok orang duk jual-jual tu. Jual air, jual nasi bajet kan, jual nasi tu, jual kuih-kuih ni, jual durian. Hati kita tengok dia orang kan, kita doakan dalam hati kita, ya Allah, murahkanlah rezeki semua peniaga ni, ya Allah. Okay? Ya Allah, murahkanlah rezeki mokcik ni hak jual kepuk ni, ya Allah. Contoh kan, itu cara kita nak dapatkan rezeki yang murah, di samping kita membersihkan hati kita. Boleh? Itu cara, tuan-tuan. Kita nak buang ego, nak buang sombong, doakan orang lain juga. Doakan mereka untuk mendapatkan kesenangan macam kita. Kan, kita naik kereta besar, ada aircon sejuk-sejuk, tengok budak-budak kan, ibu, isteri dia, anak dia naik motor dengan panas-panas ceng panggil kan. Kita doakan dia, murahkan rezeki mereka, ya Allah. Kan, contoh. Okey, itu cara dia. Bukan kita sombong. Tengok orang ni motor dia naik, jangan, itu bahaya tu. Boleh? Kalau kita boleh ataupun mula menghina-hina orang macam tu, itu tanda hati kita kotor sebenarnya. Banyak yang kita kena bersih tu. Boleh? Ibu-ibu sekalian, boleh? Itu segala zikir. Zikir ni banyak. Hinggakan Imam Nawawi buat satu kitab zikir khas ni. Tebal kitab dia. Nama kitab tu kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar, himpunan segala zikir-zikir doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kitab tu juga bagus untuk kita belajar. Sebab kita boleh kenal kan, zikir Nabi macam mana dalam semayang kan, ketika rokok,
iftitah Nabi kan, zikir lepas sembahyang macam-macam lah. Okey. Nombor 3 kan. Lepas tu nombor 4 lagi hikmah diciptakan lidah ni apa? Dan menyuruh engkau dengan kebajikan. Maksudnya ibu-ibu sekalian, kita gunakan lidah kita ni untuk suruh orang buat kebaikan. Contohnya apa? Kita ada suami kan, kita ajak suami kita, bang, jom sekali kita sembahyang tahajud malam ni, lama tak sembahyang. Kita cakap je, kita niat je sama-sama deh. Kalau tak bangun pun tak apalah. Contoh, kita niat saja. Tidur awal, tidur pukul 10 ataupun 10.30 tidur, kita pesan pada suami kita, bang, jom kita sembahyang tahajud sama-sama berjemaah. Comel buat, lama tak buat ni kan. Biasa-biasa saya sembahyang seorang-seorang contohnya. Itu mengajak kebaikan, besar pahala tu. Okey, kalau dia bangun, kita boleh pahala juga. Nampak tak tu? Sebab itu kan Nabi SAW, kalau dia Nabi tahajud, Nabi akan kejutkan ahli dia, isteri dia lah. Nabi akan kejut untuk bangun sekali tahajud. Boleh faham? Itu yang keempat. Lagi yang kelima, di antara hikmah lidah yang bangsa akhirat ni, ataupun kita panggil faedah lidah, dan melarang daripada kejahatan. Yang kelima ni, ibu-ibu sekalian, kita kena guna lidah kita mencegah kemungkaran. Apa-apa kemungkaran depan kita kan, contohnya anak kita buat, menantu kita buat, kita boleh cegah dengan lidah kita. Kita pesankan dia jangan buat macam ni, tak boleh ni, hukumnya gini contohnya kan. Tak boleh ni cakap tinggi-tinggi depan suami contohnya kan. Pergi jerkah suami sampai suami pun rasa tahu hati yang kita. Contohlah, nampak tak? Maknanya kita bila jadi seorang ibu ataupun ayah ni kan, kadang-kadang kita kena banyak memberi nasihat dan menegur kesalahan anak-anak kita. Boleh? Contohnya kita tengok anak kita yang perempuan kan, dia pakai baju ketat-ketat, tegurlah dia. Kita panggil dia masuk bilik, tegur, kata, mak ni ada sikit yang tegur ni, kenapa pakai ketat-ketat macam ni contohnya. Cakap lembut lah, slow talk dulu kan. Boleh faham tu? Bukan kita marah-marah tegur depan-depan ramai-ramai, bukan. Boleh faham? Itu yang maknanya tentang melarang daripada kejahatan. Okay, kita panggil an-nahyu anil munkar. Benda-benda yang mungkar wajib kita kena marah. Nampak tak? Kalau suami pula kan, contoh suami pergi surga kan, pergi masjid kan, lepas tu balik masjid tengok isteri tak pakai tudung kat luar rumah. Suami tu kena marah tu, kena marah. Kena benci perbuatan tu, bukan benci isteri, benci perbuatan tak pakai tudung tu. Kata, awak pakai tudung lah contohnya. Ataupun pergi kat bisik telinga dia, kata, masuk pakai tudung, aurat ni contohnya. Nampak tak? Mungkin bini dia tak tahu, bini dia mu'alaf kan, bini dia tak pandai, jadi kita kena ajar kan. Itu maknanya mencegah kemungkaran. Boleh? Dipanggil dua ni, amar ma'ruf, nahi mungkar, kena seiring. Amar ma'ruf suruh baik, dan nahi mungkar cegah kemungkaran kena seiring, sejalan. Boleh faham? Baru comel, baru kata cantik masyarakat tu. Boleh faham? Bukan setakat suruh kata sembahyang hajat, baca yasin kan, untuk mencegah COVID ni, tapi maksiat bermaharajalela. Tak nak macam tu. Patutnya kena dua-dua lah. Okey, kerajaan kata kita semua dinasihatkan baca yasin di rumah, sembahyang hajat banyak, dan tinggalkan segala maksiat. Tu cara dia sebenarnya kan. Tinggalkan maksiat kepada Allah, insya-Allah Allah angkat wabak ni slow-slow. Nampak tak? Sebab benda ni pernah berlaku dulu di zaman-zaman dulu, di zaman sebelum kata-kata sampai Islam, ataupun sampai Islam di Malaysia dulu. Okey, pernah berlaku dah wabak taun macam ni. Jadi para pemerintah masa tu, mereka ni menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Bila begitulah, maka barulah diangkat wabak tu. Okey, di antara tuan-tuan saya pernah jumpa kan, seorang, saya kata saya punya pak saudara lah kan, dia pun kira orang yang banyak belajar jugalah sebenarnya. Jadi dia pernah luahkan pada saya, dia kata, kita ni kan COVID ni duk makin tinggi. Apa kata kita buat sembahyang hajat ramai-ramai di tengah padang.
Kan? Tengah padan orang ramai dengan ada SOP penjarakan tu, contoh dekat stadium ke, buat sembahyang hajat ramai-ramai, minta supaya Allah Taala angkat wabak ni dengan segera. Okey, di samping tu tinggalkan sekejap hiburan-hiburan yang melampau-lampau ni. Bukan tinggal sekejap, tinggal terus tak apa. Okey, tinggal teruslah. Nampak tak? Duk main menari, duk main menyanyi tu tak payah buat lah apa. Kan? Supaya Allah Taala angkat wabak ni. Saya kata bagus cadangan, bagus. Okey. Mana pemerintah mungkin boleh buat. Di setiap stadium kat Malaysia kan, stadium bola tu buat sembahyang hajat. Contohnya hari Jumaat buat ramai-ramai. Insya-Allah dia angkat wabak ni. Kan kita buat ramai tu maknanya kita ni macam betul-betul berhajat pada Allah. Macam sembahyang minta hujan. Kan? Sembahyang minta hujan ni dia buat di padang. Contohnya katakanlah kan ada negara tu kemarau setahun. Memang air tak ada. Maka boleh buat sembahyang minta hujan. Tapi buat mana di padang yang luas. Boleh faham? Semua sekali bertaubat pada Allah Taala. InsyaAllah akan dia angkat angkat wabak ni. Boleh faham tu? Lagi. Yang ke berapa? Yang ke-6, ke-5 saya tengok dah. 1 2 3 4 5, yang ke-6. Yang ke-6, dan di antara lagi faedah lidah yang bangsa akhirat, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, dan menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Maknanya kan lidah kita ni kita guna untuk beri nasihat kepada orang lain. Okey, pada orang Islam lah. Kan contohnya kata para ulama, bila kan ada seorang tu kawan kita, dia jumpa kita kata, "Haji, lama tak jumpa Haji. Cuba beri sikit nasihat pada saya." Tuan-tuan, kita kan diminta beri nasihat, kita berilah nasihat. Apa-apa yang kita ingat, yang terlintas. Nampak tak? Ataupun kita beri nasihat yang kita duk amal sokmo. Zikir ke, kita kata, "Ginilah Ji, saya tak kerti mana ni. Cuba kita sama-sama lah amal zikir lah. Amal zikir tiap-tiap hari, selawat, istighfar, tahlil tu, insya-Allah Allah akan jaga kita." Nasihat juga tu panggil. Nasihat tu. Kan nasihat ni tak mesti kena atas meja kuliah kan. Maknanya kita beri nasihat untuk buat kebaikan. Tunjuk dia jalan, ni jalan macam ni, jalan macam ni. Contoh. Kan? Contoh lagi nasihat. Kita nampak kawan kita kan dia agak lalai. Kita pun beri nasihat pada dia, kata apa kata kita belajar semula ilmu agama. Kita top up semula mana-mana yang lompang, mana yang kurang ni. Kita belajar sebab semayang kan, contohnya ngaji Al-Quran kan. Itu tuan-tuan dipanggil orang beri nasihat. Nampak tak? Baik. Lagi menunaikan engkau akan hajat mereka itu. Kita tunaikan hajat mereka dengan lidah kita pun boleh. Umpamanya tuan-tuan, adalah orang-orang tertentu kan, dia jumpa ustaz, jumpa tok guru, minta tok guru tu mengajar. Kita pun fikir-fikir semula hajat orang ni, tunaikanlah hajat dia. Itu tuan-tuan. Kan itu benda yang kita kena buat lah. Kita boleh mengajar, kita mengajar orang. Okey? Kalau orang minta pada kita, kita tunaikan hajat dia tu. Lagi, dan mendamaikan engkau akan mereka itu. Kita mendamaikan antara dua orang yang berbalah. Nampak tak? Contohnya si A, si B berbalah, kita ni jadi orang tengah. Kita mendamaikan dua pihak ni. Gunakan lidah kita. Okey? Boleh. Dan barang sebagainya daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Jadi tuan-tuan, faedah pertama tu baca Quran dan baca hadis, itulah yang paling penting. Kedua itulah, dan zikir tu. Itu yang kata yang paling utama. Kita kena banyakkan hidup kita ni baca Quran dan memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey. Lagi kata pengarang kita, nak beritahu lagi tentang apa ni? Tentang faedah lidah yang bangsa dunia. Okey, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah itu kerana maslahah dunia. Apa contoh? Seperti mencari harta dengan segala akad. Apa akad? Akad ni kata ikatan. Okey, kontrak. Okey, akad seperti akad jual beli, akad sewa. Maknanya kan kita gunakan lidah kita ni untuk mencari
duit, mencari harta yang halal, boleh, tak ada masalah. Nampak tak? Macam contohnya kita jual beli dengan orang. Kan orang tu nak beli dengan kita barang. Okey, kita beri barang, kita kata saya jual. Kan? Dia pun kata saya beli. Maknanya kita guna mulut tu, saya jual. Ataupun jual deh. Tak boleh sama je. Jual deh. Itu dalam bab lafaz akad jual beli. Okey, ataupun kita sekadar mengunjuk saja. Ambil buah, nah. Nah, contoh kata dia pun terima, okey aku beli. Boleh juga. Kan? Itu tuan-tuan, gunakan mulut kita untuk akad sewa menyewa, akad jual beli dan macam-macam lagi lah. Okey, yang dua ni contoh saja. Lagi, dan hendaklah engkau, dia kata hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Tanda tuan-tuan, hendaklah syukur di sini wajib wajib kita bersyukur akan nikmat lidah yang Allah Ta'ala berikan pada kita ni. Boleh? Nikmat-nikmat Allah banyak. Antaranya nikmat lidah yang juga wajib atas kita bersyukur. Apa cara nak bersyukur nikmat lidah? Okey, Syekh kita katakan. Dia kata, dan hendaklah engkau, hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah ini. Apa cara dia? Dengan memeliharanya lidah daripada barang yang tiada dijadikan dia kerananya. Nampak tuan-tuan? Maknanya kita nak bersyukur lidah ni, kita perlu memelihara, jaga lidah kita daripada buat perkara yang tidak Allah Ta'ala jadikan untuk lidah tu. Jaga daripada buat sesuatu perkara yang bukan tujuan lidah diciptakan. Itu maksud lebih mudah. Faham Itu maksud dia tu. Memeliharanya daripada barang yang, perkara lah, amalan yang tiada dijadikan dia kerananya. Okey? Maknanya kalau kita nak bersyukur dengan nikmat lidah, jangan buat perkara yang Allah Ta'ala larang dengan lidah tu. Boleh? Kerana setiap perkara yang Allah Ta'ala larang ni tuan-tuan, Allah tak suruh buat pun. Betul tak? Kan? Benda yang Allah Ta'ala larang, zina. Ada tak ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata berzinalah kamu? Tak ada. Mencuri pun tak ada. Kan? Apa lagi kita kata? Mengumpat, mengadu domba. Maknanya semua larangan Allah tu Allah tegah, Allah larang. Wala, jangan. Tapi kenapa kita buat? Jawabnya kata para ulama, Ustaz, ada orang tanya saya lah, dia kata kenapa kita ni tahu dah haram mengumpat tapi kita tetap buat dosa lagi? Jawabnya, kerana kita semua, termasuk saya, tuan-tuan ibu sekalian, ada nafsu. Diri kita ni ada nafsu, ada akal, ada iman. Dan kata guru kami, bila iman kita lemah, nafsu besar lagi, maka nafsu akan menguasai iman. Masa itulah kita akan rasa tak apalah buat dosa, tak apalah sekali-sekala. Sebab iman lemah. Iman kata dah haram ni, haram, jangan umpat, haram, dosa. Tapi masa tu disebabkan kita kurang amal, kurang zikir kan, maka nafsu bermaharajalela. Kita pun kena ngap lah. Nampak tak? Sebab itu orang beriman dia still buat dosa. Sebab ni iman lemah. Lepas tu ustaz, macam mana nak kuatkan iman? Jawabnya beramal. Kan, amal soleh, zikir, baca Quran, kan, berselawat, itu amal kita yang boleh meningkatkan iman kita, membesarkan iman kita lebih daripada nafsu ni. Nampak tak? Sebab itu orang iman yang kuat kan, nafsu dia kecil je. Dia boleh apa? Iman dia boleh menguasai nafsu. Itu kita nak. Boleh faham ibu-ibu sekalian dan tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian yang melihat live sekarang ni. Itu yang pertama, cara-cara dia nak bersyukur nikmat lidah ni. Lagi kata Syekh kita, antaranya kan perkara yang Allah Ta'ala buat lidah ni bukan tujuan dia.
Antaranya apa? Daripada berkata-kata yang dilarang. Maknanya jangan kita guna lidah kita untuk berkata, menuturkan sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri haramkan untuk kita cakap macam tu. Apa contoh? Seperti berdusta, menipu. Okey? Jadi cara kita nak memelihara lidah kita ialah jangan menipu. Kerana lidah ini tidak diciptakan untuk menipu orang. Kan? Kita panggil kecek kan? Kecek, nipu. Okey, kecing orang. Ada main kecing kan, tapi asalnya menipu, berdusta. Okey, berdusta mana? Seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, orang yang lain-lain, maka itu dosa besar. Allahu Akbar. Ini ibu-ibu sekarang kena faham. Okey, dia berdusta ni ada dua. Dusta yang menyakiti orang, yang kedua dusta yang tak menyakiti. Okay. Dusta yang menyakiti hati orang ni dosa besar. Boleh. Dan berdusta ataupun menipu yang tidak menyakiti hati orang, itu dikira dosa kecil. Dosa kecil. Okay, ini yang ulama bahas. Okay, boleh faham tu? Dia kata seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, yakni menyakitkan hati orang lain. Okey, menyebabkan orang itu akan jadi susah kan, maka itu dosa besar. Bersalahan, yakni berbeza. Okey, berdusta yang tiada menyakiti, yakni menyakiti hati itu, maka iaitu dosa kecil. Nampak tak? Okey, maknanya kan ada orang kata kan, ini tipu sunat. Ini tipu sunat. Okey, nak tanyalah, ada ke tipu sunat sebenarnya? Ada ke tak? Kita bincang pada pagi ni. Okey. Ni jawabnya. Tengok dia kata, bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka iaitu dosa kecil hukum dia. Okey. Maknanya dusta yang menyakiti hati orang dosa besar. Dusta yang tak menyakiti dosa kecil. Tetapi ada kadang-kadang dusta ni dibolehkan. Dia bukan sunat, bahkan wajib. Wajib menipu. Bila tu? Tengok tu. Kecuali. Kecuali ni dipanggil pengecualian. Asalnya dusta memang dosa, kan? Tapi kadang-kadang ada yang dibolehkan. Kecuali kerana hajat. Ada hajat, kan? Apa hajatnya? Antaranya dia kata, maka tiada ada ia dosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Nampak tak? Dia asalnya menipu ni haram, berdosa besar dan dosa kecil. Okey, tapi ada kadang-kadang berdusta ni untuk mendamaikan orang, mendamaikan antara dua orang yang berbalah. Katakanlah si A, si B dia balah, lama dah balah. Kita jadi orang tengah, kita tipu antara ni. Kita pergi kat si A, kita kata sebenarnya kan si B tu dia puji kamu, dia sayang kamu, contohnya. Nampak tak? Lepas tu kita pergi pula pada si B, kita kata si A tu juga sama. Dia sebenarnya dia suka pada kamu, dia sayang. Cumanya ada sikit lah perkara dia tak setuju. Tahu tak? Macam kita buat helah. Dia macam seolah-olah kita berhelah lah. Tapi dia panggil dusta juga sebenarnya, tipu juga. Dia tipu macam tu tak masalah, tak berdosa. Okey, tiada ada ia dosa tu dah tak berdosa. Nampak tak? Boleh faham Itu tuan-tuan sekalian. Okey, apa dalil dia? Dalil yang kata tak berdosa kalau kita menipu untuk mendamaikan manusia. Nabi sebut jelas. Ini hadis sahih. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bil kadzabi may yuslihu bainan nas. Nabi kata, satu tu nota kaki dia bawah tu, rawahu syaikhan, riwayat dua syekh, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim lah.
Artinya tiada mereka yang mendamaikan antara manusia itu berdusta. Maknanya tak berdusta. Tak dikira berdosa menipu untuk mendamaikan manusia. Tak ada masalah. Okey? Boleh faham? Tengok lagi kata Syekh kita, dia cuba nak menerangkan lagi. Bahkan terkadang wajib berdusta. Wajib, kan? Yang atas tadi tu, yang kata mendamaikan dua orang berbaloh tu, kata ulama, hukumnya boleh berdusta. Boleh. Bahkan ada kata tipu sunat. Nampak tak? Okay, tapi yang tepatnya sini boleh berdusta untuk mendamaikan antara dua manusia tu yang berbaloh. Tapi kadang-kadang tipu ni jadi wajib. Ni, bahkan terkadang wajib berdusta. Bila wajib tu? Seperti melihat ia seseorang, katakanlah kita lah, kan? Ia tu kita, katakan anda kita, melihat ia seseorang akan orang yang haram dibunuh. Umpamanya kita duduk rumah, kan, kita duduk jual tepi jalan, tiba-tiba kita nampak ada orang duduk berlari. Dia macam melarikan diri. Orang tersebut haram dibunuh. Okey. Kita nampak dia mari, dia pun nusuk. Dia sembunyi. Dia sembunyi di balik rumah kita, belakang rumah kita. Dalam tandas ke dalam apa kat kaki, kan? Kita tolong dia. Kan? Yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim, yang menghendaki membunuhnya. Orang tu dia sembunyi sebab apa dia lari? Ada orang zalim, pemerintah katakanlah, yang zalim kejar dia nak bunuh dia. Okey, maka tengok kita ni yang tahu ni, kan, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu. Faham Ini kita nak menyelamatkan nyawa orang yang tak bersalah, yang haram dibunuh. Faham tu, kan? Dia mari pada kita, kata, kamu ada nampak tak orang yang lari-lari sini? Kita kata tak ada, orang tak nampak. Saya duk jual tadi, tak ada orang mari pun sini. Dia kata betul ke? Betul. Saya betul. Nampak tak? Padahal kita yang letakkan dia dalam tandas rumah kita belakang. Maknanya kita cakap betul tu, kita menipu, kan? Tapi menipu yang wajib. Jelas tu yang disebut oleh para ulama ni. Okey, tetapi kalaulah, kan, yang melarikan diri itu penjahat, orang jahat, kan, polis kejar dia, orang yang merogoh orang, contohnya pembunuh bersiri, kan, dia mari pada kita, kata saya nak sembunyi dengan rumah awak ni. Kau datang polis, kamu cakap kamu tak nak apa-apa. Okey, masa tu kita boleh sebut dia ada belakang ni. Kita boleh tolong polis mencegah kemungkaran, menangkap penjenayah. Itu tak apa, boleh. Ni orang yang baik, orang yang baik yang haram dibunuh. Okey, dia ni orang yang baik lah, kan? Kita kenal dia, kita sepatutnya tolong dia, boleh. Itu di antaranya ibu-ibu sekalian tentang perkara pertama. Perkara yang pertama apa ni? Perkara yang pertama tentang yang dilarang kita buat dengan lidah kita. Boleh Itu yang pertama sekali, apa? Berdusta. Tapi berdusta pun ada yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Maksud yang tak boleh ni berdosa besar dan dosa kecil. Nampak tak? Dosa besar ni kita tipu orang. Tipu orang tu sehingga kan dia sakit hati yang kita, dia marah pada kita. Itu memang dosa besar. Kalau sekadar tipu, tapi tipu tu tak menyebabkan dia terasa hati, kan, itu dosa kecil lah. Tapi kalau tipu untuk mendamaikan orang, ini kadang-kadang jadi wajib, bahkan kadang-kadang boleh kita buat. Boleh faham setakat ni? Kejap setakat ni ada apa soalan tak? Kejap saya tengok. Kalau ada soal jawab, kita akan tengok sikit soal jawab. Sebab kita, kan, baca bukan nak baca cepat-cepat habis. Kejap
Ada apa soalan tak? Ada soalan ni, saya cek semula. Okey. Mana soalan-soalan ni? Baik, di antara soalan yang pertama daripada Haji Rosli Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kita berdosa sekiranya kita dipaksa bersumpah untuk membela seseorang yang bersalah? Baik, macam ni. Kata para ulama, kalau bab paksaan kan, kita dipaksa untuk bersumpah membela orang yang bersalah. Contohnya orang tu memang bunuh orang. Tapi kita diminta untuk bersumpah, kita kata demi Allah, saya menyaksikan, saya bersaksi, saya bersumpah orang ni dia tak bunuh orang tu. Panggil bersumpah palsu lah kan. Jadi bila kita dipaksa, tengok keadaan. Kalaulah kita dipaksa tu kan, kita diacukan senapang atas kepala kan, mana kita akan mati, kita akan dibunuh, ditembak. Kalau kita ni tidak bersumpah palsu, maka masa tu tak berdosa lah. Okey. Tapi yang nombor 2 kata, boleh juga kita kan, kita tak sumpah palsu dan kita mati pun tak apa. Nampak tak? Kita dibunuh. Tapi lebih baik kita menjaga nyawa. Boleh faham? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada cerita sahabat Nabi tu kan, dia dipaksa sebut perkataan yang kufur, yang kafir. Okey. Masa tu pisau ataupun panggil apa, pedang tu kat tekak dah. Kalau kau tak kata kalimah kufur, aku bunuh kamu. Masa tu dia katalah kalimah kufur tu, tapi hatinya masih beriman pada Allah. Mulut saja sebut, hati beriman. Nabi kata ini tak apa, ini boleh. Ini tak menyebabkan rosak iman kamu. Sebab kamu masa tu nak jaga nyawa. Okey, boleh faham? Itu untuk jawapan bagi Haji Rosli tu. Okey, saya beri contoh yang lain tu supaya kita boleh faham, relate dengan soalan tersebut. Okey, asalnya memang tak boleh, tapi kalau kita nak jaga diri, boleh lah. Kan? Jaga diri kita tu daripada dibunuh. Okey, sebab Nabi membenarkan sahabat ni disebut kalimah kufur tu walaupun masa tu nyawanya nak mati dah, pisau kat tekak dah. Tapi Nabi kata dengan syarat hati kamu beriman lagi. Okey, beriman lagi pada Allah. Macam kita dipaksa bersumpah palsu ni. Dia kita dipaksa macam tu, pisau kat tekak dah. Kalau kamu tak sumpah, aku bunuh kamu, bunuh mak kamu, anak-anak kamu. Masa tu kita sumpah juga, tapi kita dalam kita tak reda. Tak reda untuk buat perkara tu demi menyelamatkan nyawa kita. Itu dalam bab lain pula lah kan, contohnya. Tapi itu dibolehkan kan. Okey, boleh faham tak berdosa kalau kita dipaksa, dan kita dipaksa untuk kadang-kadang dia sampai dibunuh nyawa kita sendiri. Baik. Okey, ni soalan tadi juga. Kalau kita dipaksa dan akan dibunuh atau diseksa, sekiranya kita tidak beri ucapan ada perkataan kesyirikan dan kufuran, apakah perlu kita lakukan? Jawabnya tak dijawabnya. Jawabnya kan, kalau sekiranya kalau kita tak kata kufur, dia tembak kepala kita. Dia kata ada sniper ni duk acu atas kepala kamu, tepat atas dahi kamu. Kamu kena kata Allah itu bukan Tuhan. Contoh. Kita masa tu debur takutnya Allah kan. Hati kita beriman Allah esa, Allah ada, Allah maha sempurna. Okey, tapi mulut kita dipaksa cakap, itu tak berdosa. Kita cakap dilepas kita, tak apa kan. Boleh faham kan? Okey, itu di antara jawapannya untuk saudara Aiman Hakim. Okey, setakat ni saya tengok ramai yang setuju untuk baca hadis tu. Okey, kalau betul-betul nak, kita boleh start baca nanti Nanti saya akan tengok sikit masa yang sesuai, tapi lepas asar saya rasa kan, kita baca hadis setiap hari. Baca pendek je, dalam masa 20 minit kan, untuk kita ambil berkat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kitab tu Riyadhus Shalihin ada dijual kedai-kedai buku kan. Nanti saya tengok dulu kitab yang sesuai terpakai kan, untuk kita baca dan biar samalah dengan saya baca tu. Okey, insya-Allah nanti saya akan umumkan dalam grup
grup WhatsApp nanti insya-Allah. Ustaz, buatlah kuliah tu, hadis tu kat Facebook. Memang dah. Kita buat kat Facebook lah nanti insya-Allah. Okey, ada soalan lagi? Nampak tak? Puan Azizah pun dah setuju. InsyaAllah kita akan tengok macam mana. Okey, insyaAllah. Seterusnya, okey, ada lagi soalan. Daripada Puan Syarifah Nazihah. Ni saya punya waris kat saya ni. Okey, kalau tipu nak jaga hati orang, macam mana Ustaz? Boleh. Kita nak tipu, nak jaga hati orang tersebut supaya dia ni tidak terasa hati. Boleh. Kata ulama harus. Tak ada masalah. Umpamanya kan saya beri dan contoh bab perkahwinan, bab suami isteri. Contoh ni saya beri dahulu ni. Tapi kita ulang sekali lagi, iaitu contohnya macam saya. Okay, ataupun ada seorang lelaki lah, dia kahwin dengan orang perempuan yang agak hitam kulit dia. Kan? Katakanlah nikah dengan orang Afrika. Belajar kat luar negara, nikah sana. Kan? Balik-balik Malaysia, bawa dekat Terengganu, kan, pergi jumpa mak ayah. Lepas tu ada orang kata, kan, kita punya mungkin adik-beradik kata, kan, hitamnya dia. Apa tak, hitamnya macam kuali. Contoh ni, kan. Jadi isteri kita pun merajuk, kan, pergi masuk dalam bilik menangis, kan. Kita balik kerja, tengok, kenapa nangis ni, kan. Lepas tu bini kita kata, "Dok bang, ada orang kata kita hitam." Hitam meletung, hitam macam kuali. Sedih saya. Nampak tak? Kita pun tipu sikit. Nak jaga hati dia boleh. Saya kata awak ni comel. Bagi saya comel sangat-sangat. Walaupun hitam sikit, tapi hitam tu tak hitam sangat lah. Kita tipu sikit. Walaupun hitam, kan? Kita tipu supaya dia rasa, kan, rasa tak terhina, rasa dihargai. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Saya rasa semua ibu-ibu, kan, semua mesti nak dihargai, kan. Dihargai oleh suami, kan. Suami kena puji kadang-kadang. Bukan kata puji berlebihan, pujilah. Contoh dia masak, kita puji yang sedapnya masakan, bau wanginya contohnya. Kita puji setiap apa dia buat, tak ada masalah. Boleh. Boleh faham itu antaranya. Tapi kalau belah perempuan pula, belah muslimat pula, tak sepatutnya lah, kan, nak minta semua-semua dipuji. Kita pula, belah kita perempuan ni, biarlah buat tu ikhlas kerana Allah, kan. Kita tolong suami kita, tanya, "Bang, nak minum air apa bang? Saya boleh buat air." Tapi kita nak benda lain. Niat kita nak suami kita belikan barang-barang kemas. Tapi kita patutnya kena ikhlaskanlah hati kita tu, kan. InsyaAllah bila ikhlas, suami beri macam-macam, kan. Contohlah dia puji macam-macam. Okey, nak jaga hati terpaksa tak cakap betul. Macam mana? Ini mana jaga hati siapa? Hati kita ke hati orang? Kalau hati orang, kita jawab dia boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, tak ada soalan, cuma saya setuju kitab hadis dibaca balik kerja malam boleh saya dengar. Kami sangat dahagikan ilmu. Bagus dahagikan. Cantik tu. Okey, insya-Allah kalau ada rezeki nanti kita akan tengok, saya akan bincang. Saya akan tengok kitab yang sesuai, kan. Kitab tu mana yang sesuai, dia punya cetakan dia, untuk kita baca kitab hadis Riyadhus Shalihin. Baik. Soalan daripada Kak Anah. Ustaz, bagi orang yang dalam haid atau tiada wuduk menulis ayat-ayat Al-Quran, adakah berdosa Ustaz? Baik, kata para ulama, menulis Al-Quran ni, kan, bila kita tulis, okey, dia kita tulis, kan, dia kena ada wuduk. Maknanya tak boleh lah orang yang haid, okey, orang yang kata ada hadas kecil, dia kena ambil wuduk tu tulis Al-Quran. Boleh? Sebab Al-Quran ni bukan sekadar tulisan, tapi dia ada wahyu di situ, kan. Wahyu, apa wahyu dia? Wahyunya antara, kan, di antara keajaiban Al-Quran, kita baca tiap-tiap hari kita tak puas-puas. Betul tak? Baca surah Waqiah, kan, orang kata kalau kita baca surah Waqiah kita tak miskin. Itu betul tu. Itu ada sandaran dia, ada cerita dia, ada hadis dia. Baca surah Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, contohnya. Baca tiap-tiap malam.
insya-Allah tak apa-apa. Tak miskin. Kan? Itu antara kelebihan sebab Al-Quran ni kadang-kadang ada surah tu yang ada kelebihan tertentu. Ada surah Tabaraka, surah Al-Mulk kan contohnya. Okey, surah Sejadah, surah Yasin, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman dipanggil pengantin Al-Quran. Kan? Surah Ar-Rahman tu yang ada diulang-ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban tu. Baik. Lagi soalannya daripada Rumah Hijau. Salam Ustaz, kalau kita nak marah sangat tapi kita maki dalam hati, berdosa ke Ustaz? Baik, maki siapa? Maki orang lah. Baik, kalau kita maki dalam hati ni, kata ulama, dia melibatkan dalaman. Okey, memang kalau kita marah sangat, kata para ulama, kita diam, dan kalau kita berdiri, kita duduk. Okey, kalau kita duduk, kita baring. Okey, tapi tak hilang marah kita, ambil wuduk. Itu cara dia. Okey, gini orang marah, Nabi kata yang pertama sekali, datang kemarahan kepada kamu yang meluap-luap, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh? Kerana marah tu daripada syaitan. Syaitan duk asuk. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita lari, kita duduk tempat lain. Jangan kita berhadapan dengan orang kita marah tu. Sebab memang kita angkat tangan, kita tumbuk lalu, kan? itu lagi dosa. Okey, jadi kita lari duduk tempat lain. Kalau kita diri, kita duduk sekejap, duduk pejam mata, istighfar, kan? Kalau duduk tak jadi, baring tak jadi, Nabi suruh ambil wuduk. Itu cara dia, InsyaAllah hilang. Okey, ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk pula, InsyaAllah hilang. Okey, tapi kalau kita maki dalam hati, tak berdosa. Okey, dalam hati kita tu tak ada masalah sebenarnya. Okey, cuba kita cuba tahan. Hai, geramnya aku contohnya kan. Kita macam tu. Geramnya aku tengok. Aduh, hai. Dalam hati je. Kalau boleh kita istighfar juga. Istighfar dalam hati kita. Astaghfirullah. Okey, baik itu untuk soalan daripada Rumah Hijau. Baik, daripada Kak Naimah. Jika diacukan pistol suruh menceraikan isteri dengan talak 3, macam mana? Ustazah Asma Harun fan club. Ni orang hebat ni. Ustazah yang terkenal. Saya Cak Ayang je. Okey, baik. Jika diacukan pistol suruh menceraikan isteri dengan talak 3. Baik, dalam isu talak ni tuan-tuan, dia sebenarnya dia ada talak yang kinayah. Okey, ada tolak yang dipanggil lafaz yang kinayah. Kita mengkiah-kiah gitu je. Okey. Dan kalau kita tolak sebab terpaksa, okey, itu tak jadi. Tolak ni kita mesti berniat untuk tolak baru jadi. Okey, macam dalam hal ni tak ada tolak. Okey, itu yang boleh saya jawapan seringkahnya. Okey, cumanya kalau dalam bab cerai ni, kalau orang lelaki kan, contohnya saya bagi satu contoh mudah nak faham. Dalam bab niat tolak ni kan, okey, laki-laki ni dia ada bini dah, ada isteri dah. Okey, dia pun jumpa dengan kawan dia laki-laki yang ramai. Duk berbuah, galok-galok kan. Duk cerita masing-masing hal masing-masing. Lepas tu bila kawan dia tanya, Man, tuan nama dia Man. Man, kamu ada isteri tak? Bini kamu orang mana? Dia kata, bini aku tak ada dah. Cerai dah. Apa? Dia cakap macam tu. Dia niat macam tu nak cerai, maka jatuh tolak isteri tu kat rumah tu. Jatuh. Apa lah, dengan main-main dia dalam bab niat niat. Okey. Ini maknanya dalam bab niat tolak tu lah. Dia dalam bab ni kalau dipaksa tak ada masalah. Tak jatuh lagi. Okey. Wallahu alam Okey, baik. Okey, ada lagi soalan Ustaz daripada Cik Laila kalau baca Al-Quran yang ada terjemahan sekali tapi tanpa berwuduk tu berdosa ke tak berdosa? Boleh. Okey, tapi dengan syarat lah. Dengan syarat bila kita baca Al-Quran terjemahan kan, jari kita ni kan jangan kita tunjuk di ayat Al-Quran tu.
Maksudnya jangan pegang ayat Quran yang Arab tu, jangan pegang. Sebab kita tak ada wuduk. Okey, nak pegang ayat Quran kena ada wuduk. Okey. Kalau kita pegang Al-Quran terjemahan kan, tengah-tengah ni ada ayat Quran kan, tepi dia terjemahan, itu tak apa pegang tanpa wuduk, dengan syarat jari jangan tunjuk ke ayat Quran tu. Boleh? Kita hanya boleh ambil lidi ke, tunjuk lidi. Lidi tak apa lah. Okey. Itu soalan daripada Cik Laila. Baik lagi. Baik, soalan daripada Kak Anah. Assalamualaikum Ustaz. Kak Anah ada soalan lagi ni. Ni contoh pada isteri, ada isteri yang curang pada suaminya. Tapi bila ditanya, isteri bersumpah dengan wallahi, dia tak apa tu, tak perkara curang itu, tak buat. Soalan Kak Anah, bagai si isteri tu hendak menyucikan dirinya dengan Allah dengan suaminya. Baik, macam ni. Kalau dia bersumpah tu, bersumpah yang betul, tak ada masalah. Kan contohnya kan, mana bini dia ditanya oleh suami, kata, kamu betul ke kamu curang dengan saya? Kamu keluar dengan bos kamu, duk main makan nasi sama-sama, duk berkasih-kasih. Lepas tu si isteri kata, demi Allah, wallahi saya tak buat perkara tu bang. Saya tak buat. Okey, ingat kan, dalam main sumpah ni jangan main-main. Bila kita bersumpah, kita kena bersumpah dengan betul. Okey? Baik, boleh faham tu? Dan kalau kita nak apa, contohnya kita bersumpah, dalam bab sumpah kan, kita nak langgar sumpah kita tu, kata ulama, boleh kita kena puasa 3 hari kafarah dia. Okey? Contohnya macam-macam isteri tu kata, saya bersumpah bang, saya takkan keluar lagi rumah. Contoh. Nampak tak? Dia pun keluar rumah. Kan? Keluar juga langgar sumpah dia. Maka dia, perempuan tu, isteri tu wajib puasa 3 hari. Okey? Untuk kata menetralkan semula sumpah dia tu lah. Wallahu alam Itu untuk soalan dia. Baik, sebab saya jawab rakan-rakan ni sebab ada lagi soalan banyak-banyak kan. Lagi soalan daripada Aiman Hakim. Okay, saya selalu menipu bapa saudara yang ingin datang ke rumah. Saya menipu dengan mengatakan kami sekeluarga keluar ke tempat lain. Okey, kerana setiap kali beliau datang ke rumah, apa tu? Kami akan mengalami, masya-Allah, ilmu hitam. Gangguan ilmu hitam. Kerana isterinya mengamalkan ilmu sihir. Baik. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan cukup baik Ni tuan-tuan, berat ni bagi saya. Yang ini kita tipu kan. Tipu yang mana mereka ni nak mari rumah, kita kata saya tak ada rumah ni, saya tubik, saya keluar. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan daripada kena gangguan tu. Itu boleh, tak ada masalah. Okey? Bukan kita tipu saja. Bukan tipu sebab kita benci ke dia ke. Sebab kita benci isteri dia, tak. Sebab isteri tu mengamalkan ilmu sihir, maka kita boleh tipu, tak ada masalah tu. Okey? Lagi-lagilah kalau isteri dia tu, minta maaf kalau dia ada niat jahat kepada keluarga kita, kan? Dia mari rumah kita, dilepas pelesik dia ke, diletak apa-apa ke, minyak mati bunuh ke. Tuan-tuan ingat, orang yang mengamalkan ilmu sihir ni, dia licik. Okey? Kadang-kadang kan, kalau dia betul-betul amal sihir, kita ni kan, mata kita tak boleh tengok lama-lama pada mata dia. Kita tengok lama-lama kan, kita rasa Allah tak boleh. Atau biasanya orang yang ada benda tu, ya. Nampak tak? Itu biasanya gitu, kebiasaan. Okey? Sebab itulah kalau kita tahu dah dan yakin isteri dia ni amal sihir, kan, kalau dia bagi rumah kita boleh menyebabkan kita kena gangguan, baik kita buat helah. Ni dipanggil lebih kepada helah sebenarnya, bukan tipu. Helah. Okey? Tapi sebenarnya helah pun tipu juga. Tapi bahasa kita panggil helah, kita buat helah sikit. Kan? Wallahu alam. Baik, Ustaz, apa beza Al-Quran resam Usmani dengan yang lain? Yang mana yang terbaik untuk kita baca? Baik, resam Usmani, okey, yang terbaik sekali untuk kita baca setakat ni. Boleh? Ada pun Al-Quran yang lain, contohnya Al-Quran Al-Majid. Okey, Al-Quran Majid orang lama-lama dulu, itu Al-Quran yang bukan resam Usmani.
Okey, kalau perasakan ibu-ibu sekalian, yang Quran lama ni macam Al-Quran Al-Majid tu, dia akan ada nun kecil. Bagi kita nak baca, bila mana tanwin baris dua, okey, bertemu dengan alif yang tak ada baris. Nampak Tanwin bagi bawah kan, bagi dua atas tu bawah, bertemu dengan alif yang tidak ada baris tu, dipanggil alif wasal, hamzah wasal. Okey, jadi bila bertemu macam tu, kalau Quran lama, dia akan bubuh nun kecil bawah tu, nun dan bagi bawah. Kita tahu baca macam mana, macam dalam surah Al-Jumu'ah tu kan. Surah Jumu'ah ada, surah Al-Jumu'ah, tentang nun kecil tu dululah kalau Quran lama. Kalau Quran Resma Usmani tak ada dah benda tu. Kita nak baca, kita kena tahu dah, belajar ilmu tu. Okey, boleh faham? Mana kita kena baca dengan nun baris bawah. Kalau bertemu baris tanwin dua kan dengan alif wasal, okey, atau hamzah wasal bertemu, kita kena baca baris bawah untuk alif tu dengan bacaan nun baris bawah ni kan. Contohnya okey, salamun ala nuhinil mursalin. Okey, salamun ala nuhil al-alamin. Ala nuhin bertemu dengan al-alamin ataupun al-mursalin, saya lupa ayat tu. Tapi nuhin, nun waw ha hin kan, nuhin bertemu dengan al-alamin, jadi bacanya nuhinil alamin. Itu maknanya dalam Quran lama, contohnya Quran Majid, dia ada tulis nun kecil antara nuhin dan al-alamin tu. Okey, dan Quran kita sekarang ni yang Resam Usmani yang terbaiklah, yang the best, insya-Allah. Okey, abad sekarang ni pun di Mekah pun di mana-mana pakai yang Resam Usmani. Okey, melainkan Al-Quran yang ditulis tangan kan, itu lain ceritalah. Baik, seterusnya, apa pendapat ustaz bila orang kan cakap mulutnya jahat tapi hati baik? Baik, macam ni, saya nak beri satu analogi mudah. Okey, kata para ulama, sebenarnya kan perkataan ini, mulut dia jahat tapi hati baik, tak tepat. Tak betul lah kita kata. Kerana apa? Sebab bila hati orang itu dia baik, hati baik kan, Nabi kata dalam hadis, bila hati baik, insya-Allah anggota-anggota lain, contoh mulut, mata, tangan, akan jadi baik. Maksudnya akan buat kebaikan. Macam tu. Okey, kalau hati kita kotor, hati jahat, biasanya kita akan jadi jahat habis ni. Kan, contohnya kalau hati kita ni dosa banyak, mata ni akan nampak dosa orang saja. Allahu akbar. Hak ni saya paling takut ibu-ibu sekalian. Okey, mata kita ni jadi mata lalat. Okey. Sebab apa? Sebab hati kita kotor sangat. Bila hati kotor, duk sibuk tengok kejahatan orang saja. Okey, tak pandang pun kebaikan orang tu. Allahu Rabbi. Sebab itu ada kata ulama kan, jadilah mata lebah. Apa mata lebah? Melihat kebaikan orang saja, tengok kan. Yang buruk tu kita serah pada dia taubat sendiri kan. Ni kita tidak nampak orang, nampak yang jahat. Okey, dia sebab itu tuan-tuan, hati kotor ni dia akan kadang-kadang menyebabkan percakapan kita pun kotor. Kalau macam orang Terengganu kan, dia macam bunyi macam kasar bunyi, tapi sebenarnya bukan kasar kan. Macam kita kata, mu nak pergi mana? Nak pergi mana tu, contohnya kan, macam kasar tapi tak kasar pun kan. Yang kasar-kasar je macam kita mencarut. Contohnya kita kata apa bengong. Hey bengong, mari jap. Kita panggil orang bengong, itu mulut jahat tu panggil tu kan. Itu tak kena lah. Itu melambangkan hati kita. Nampak? Kalau hati kita baik, insya-Allah kita akan menuturkan perkataan yang baik. Okey? Kalau hati kita bersih, kita tak akan sibuk nak cari aib orang. Tak akan sibuk nak cakap pasal orang.
Ni tuan-tuan yang saya boleh ambil lah pengajaran daripada tasawuf. Okey, mana kita tasawuf ni bukan nak pakai baju kotor kan, nak hidup susah, bukan. Kita nak bersihkan jiwa kita. Boleh faham jadi pendapat tu yang saya sebut ni yang ulama sebutlah. Berdasarkan hadis Nabi, sekiranya hati baik, insya-Allah yang lain-lain akan baik. Okey, kalau hati kita tak baik, hati kita kotor, ada maksiat, maka kadang-kadang memberi efek kepada anggota kita yang lain juga. Boleh faham kepada Puan Syarifah Nazihah kan. Baik, saya harap faham tu. Sedikit soal jawapan saya boleh beri untuk persoalan saya rasa cukup penting tu, kita kena hadam. Lepas ni pakai jaga mulut nampak tak? Contohnya kat Facebook, kita nak komen orang kita nak komen isu semasa. Kalau hati kita bersih, kita komen baik-baik je, betul tak? Okay? Kalau hati kita kotor, kita mencarut kata ke orang ni, kita hentam ustaz ni nampak tak? Macam sekarang Ustaz Abiliu kan, isu Ustaz Abiliu dengan Nadir, dengan Capres okey, jadi isu tu bagi saya saya tak suka komen lah. Saya baca kita tak komen. Bagi saya lebih baik kita tawakuf. Kita diamkan diri, serahkan pada Allah lah. Dan itu isu mereka. Tapi kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah mereka ni, biar mereka ni baik-baik semula ya Allah. Kan? Mereka yang mungkin ada buat salah, mereka minta pada Allah supaya Allah Taala beri mereka taubat lah. Macam tu je lah. Kan? Kita nak komen orang kata ustaz ni jahat, ustaz ni makan duit, ustaz ni apa pun, janganlah. Itu tak kena. Boleh faham? Tapi sekarang ni ramai netizen yang komen berat-berat. Okey, itu menunjukkan hati dia tu. Hati dia kotor. Minta maaf saya kata. Okey? Jadi perkataan don't judge book by cover tu tak tepat lah. Tak betul. Okey? Maknanya kalau orang kata saya tak apa, saya free hair pun saya hati bersih, tak kena. Okey, sebab hati yang bersih akan menerima perintah Allah tutup aurat. Faham? Hati yang kotor, yang sakit, payah nak terima perintah Allah. Dia rasa berat. Kenapa kena tutup tudung, tutup rambut? Ni kan kita punya perhiasan. Dia dipikir akal dia. Dia tak tengok yang apa yang ulama syarah, yang ulama sebut tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, tengok dalam surah apa? Surah An-Nur ayat 31. Allah terang jelas macam mana tentang aurat wanita tu. Okey? Dan ayat lain, surah lain ada, okey, dan juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Itu di antaranya sedikitlah soal jawab yang saya mampu jawablah untuk hari ini. Okey, kita pun dah pukul 11 kan? Pukul 11 dah. Okey, setakat ni saya tengok tak ada soalan dalam apa? Dalam kita punya Telegram. Tak ada soalan setakat ni. Okey, saya rasa mungkin dah faham semua. Okey, alhamdulillah. Okey, ada apa persoalan lagi nak tanya? Setakat ni boleh faham ya apa yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 10 lagi, iaitu tentang mengumpat pula. Okey, dan seperti mengumpat. Okey, mana kita akan bincang pula mengumpat yang dibenarkan dan mengumpat yang tak dibenarkan. Mengumpat ni kadang-kadang ada yang boleh, ada yang haram. Okey, ada yang kadang-kadang diharuskan. Ada 6 tempat mengumpat yang dibolehkan. Kita akan bincang ni insya-Allah pada hari Sabtu nantilah. Kan? Esok insya-Allah kita sambung fiqh solat. Esok hari Rabu kan? Rabu fiqh solat tentang rukun sembahyang, memberi salam dan tertib insya-Allah. Okey, jadi kalau ada sebarang kemusykilan bab solat, boleh terus tanya saya dalam grup Telegram. Telegram saya, tulis je soal jawab Ustaz Mustaqim. Soal jawab Ustaz Mustaqim, akan ada link tu, terus masuk join. Tu free group lah. Maknanya tak ada apa-apa bayaran ke apa. Boleh? InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala berkati kita semua. Dan ibu-ibu sekalian yang melihatlah saya pada awal hingga akhir ni kan, tadi kita tengok dah sampai 100 orang tengok. Itu satu kejayaan kepada semua ibu-ibu lah.
yang sudi melihatlah saya. Okey, daripada awal hingga akhir, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Dan untuk esok, saya ulang sekali lagi, kita akan sambung kitab Munyatul Musalli bab fiqh solat, tentang rukun sembahyang, iaitu rukun memberi salam dan tertib. Okey, kita akan bincang macam mana syarat-syarat sah beri salam kan, macam mana sekurang-kurang beri salam, insya-Allah. Boleh faham? Jadi saya minta maaf sekali lagi kepada semua ibu-ibu dan para sahabat sekalian sekiranya ada terkasar bahasa, okey, yang terguris hati ke, minta maaf banyak. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Semoga Allah Taala memberkati kita semua pada hari ini untuk kita menjadi hamba Allah yang diredai olehnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.